بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم، وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. رب سهل ويسر ولا تعسر علي يا ميسر كل عسير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Di malam ni kita sambung pelajaran akidah melalui kitab bagi Imam Sultanul Ulama Syekhul Islam Izzuddin Ibn Abdul Salam, yang dinama dengan kata Mulhah. Mudah-mudahan sikit sebanyak ilmu yang ada di dalam karangan ini, tulisan ini dapat memberi faedah kepada kita, khususnya di akhirat kita nanti. Kita sambung pada malam ini pada kata pengarang walaysa bijismim musawwar. Kita sambung kat situ. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala walaysa bijismim musawwar wala jawharin mahdudin wala muqaddar wala yushbihu syai'an wala tuhitu bihil jihad wala taktanifuhul arduna wala samawat. Kana qabla an kawwana al makan wa dabbara az-zaman wa huwa al-an ala ma alayhi kan. Khalaqal khalqa wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Fa kullu ni'matin minhu fahiya fadl wa kullu niqmatin minhu fahiya adl. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Itu nama dia, cakapan ataupun perkataan Imam Izzuddin Abdul Salam sebagai menerangkan sifat Allah Subhanahu wa taala ataupun memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Cara Imam Izzuddin sebut sifat Allah Subhanahu wa taala, Imam Izzuddin kata walaysa bijismim musawwar, yang bermaksudnya dan bukanlah dia Allah Subhanahu wa taala itu jisim.
Ini kita kena faham di dalam bahasa dan juga di segi pada istilah ulama usuluddin. Kita kena mengaku kita mesti boleh terima istilah-istilah bagi ulama. Kerana ulama sendiri dia buat istilah adalah dia berdasar kepada hujah dan dalil. Bukan istilah ni direka-reka saja, berdasar kepada kaedah. Istilah-istilah ulama memang perkara yang baru. Baik istilah ilmu hadis, istilah ilmu tafsir, istilah ilmu fiqh, istilah ilmu tasawuf, istilah ilmu akidah, ke semuanya istilahat dia tu baru ke semua. Kita nak faham satu-satu ilmu mesti kita kena faham istilah mereka. Kalau kita silap faham istilah, situ kita tak faham ataupun kita boleh menghukum salah satu kaum dengan tidak ada ilmu. Kita di sini Imam Izzuddin kata Allah Subhanahu wa taala bukan jisim. Apakah jisim di segi bahasa, apakah jisim pada istilah ulama? Jisim di dalam bahasa iaitu satu perkara yang berukuran, satu perkara yang bersifat dengan bentangan. Boleh faham ke kalau kata begitu? Kalau kata mudah, perkara yang bersifat dengan panjang atau bersifat dengan lebar dan tebal. Perkara jenis panjang ataupun tebal, lebar, itu nama dia jisim. Itu kata berukuran. Ada ukuran dia. Ada 1 inci, 2 inci, 3 inci, 1 hasta, 1 depa, ataupun tebal dia tu 1 sentimeter, 1 sen, 2 sen, 3 sen, itu nama dia jisim. Pada istilah ulama usuluddin, jisim ni iaitu ma yaqbalul qismah, tiap-tiap barang yang menerima bahagi. Buat andaian kalau kita nak bahagi dia, nak potong dia boleh, nak kerisik dia, nak belah dia boleh. Kalau tak boleh pun kira kata perkara tu terima bahagi. Seperti kita kata bulan, kita nak belah dia boleh ke tak boleh? Tak boleh. Ataupun langit, kita nak belah dia tak kuasa, tak ada alat. Tapi pada istilah ulama usuluddin, nama dia langit itu jisim, sebab dia terima bahagi. Buat andaian kata kalau kita nak kerak dia, nak belah dia dua boleh, sebab dia besar, dia ada qadar, ada ukuran dia, bolehlah kita nak kerak. Tak boleh kerana kita tak ada alat. Itu saja. Nama dia perkara tu terima bahagi pada istilah ulama usuluddin. Begitu nama dia jisim. Allah bukan jisim dengan ijma' ulama muslimin. Dengan ijma' ulama, Allah bukan jisim. Itu akidah yang betul. Kita bacalah kitab mana pun di dalam kitab usuluddin, hak ahli sunnah wal jamaah, Allah bukan jisim. Tidak ada satu pun ulama usuluddin, ulama ahli sunnah menyabitkan kejisiman Allah Subhanahu wa taala, menyabitkan kepada Allah sifat jisim. Tak ada. Maka ulama kita mesoreh begini. Kalau kita tengok, kita dapati bahawasanya ulama kita nak jaga akidah yang sebenar. Sebab ada di sana di masa salaf,
ada muncul, ada berlakunya satu firqah, satu kumpulan yang sesat di dalam masalah akidah, dimasyhur dengan kata firqah jismiyah, ataupun dengan kata lain dia panggil firqah mujassimah. Jismiyah pun dipanggil, mujassimah pun dipanggil. Firqah ini mereka menyabitkan kejisiman kepada Allah. Mereka kata Allah berjisim. Maka mereka bukan daripada kalangan ahli sunnah. Oleh kerana demikianlah ulama ahli sunnah nak jaga daripada akidah itu, supaya orang-orang Islam tidak terjerumus di dalam akidah itu. Mereka menyampaikan akidah kepada awam muslimin, kepada orang Islam, dengan mesarahkan dengan kata walaisa bijismin. Walaupun ucapan yang seperti begini, ayat yang seperti begini tak pernah diucap di masa Rasulullah, tak pernah diucap di masa sahabat Rasulullah, tetapi oleh kerana akidah yang palsu muncul di masa kebelakangan, terpaksa ulama ahli sunnah wal jamaah kena menerangkan al-haq. Itulah dia kata walaisa bijismin. Siapa yang menyabit kejisiman kepada Allah, iaitu mazhab musyabbihah ataupun mujassimah, daripada Bayan bin Sam'an jadi satu firqah nama Bayaniyah, daripada Muhammad bin Karram jadi satu firqah nama Karramiyah. Muqatil bin Sulaiman daripada ahli tafsir. Mereka ini menyabitkan kejisiman, mengatakan Allah itu jisim. Begitu juga Ibn Taymiyah mengikut aliran mereka. Ibn Taymiyah menyabitkan kejisiman kepada Allah pada beberapa kitab beliau. Dia menyabitkan kata Allah itu jisim. Oleh kerana demikianlah ulama memasukkan aliran Ibn Taymiyah adalah aliran tajsim, kerana betul-betul dia sebut kata Allah jisim. Ulama salaf dan khalaf menafi. Imam Ahmad sendiri menafi dengan sanad yang sahih daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad menafikan orang yang menyabitkan jisim kepada Allah, serta ada riwayat dia menghukum sesat sebagai sesat yang terang orang yang menyabitkan kejisiman kepada Allah. Satu pada akidah ahli sunnah yang penting, mesti kita kena jaga akidah ni, Allah bukan jisim. Apa jisim? Perkara yang terima bahagi, perkara yang ada ukurannya, ada kodarnya, ada betangan dia. Seperti kita ni lah, kita ada badan kita, ada tangan kita. Maka kita nak bahagikan, kita boleh satu badan, satu tangan. Tangan kita nak bahagi dua, dari jari jemari kepada siku kita potong situ, boleh satu potong, dari bahu satu potong jadi dua, boleh terima bahagi begitu. Itu nama dia jisim, nama dia. Yang kedua, Allah bukan jisim musawwar, jisim yang digambarkan. Itu asal musawwar, yang digambar, boleh buat gambar dia. Maksudnya jisim yang mempunyai gambar, yang ada surah, makna ada bentuk dia. Kalau lembu bentuk dia berkaki 4, kalau manusia bentuk dia berkaki 2, berdiri di atas kaki, ada tangan. Itu ada surah, ada gambaran dia, boleh nak royak gambar dia. Maka Allah tidak ada gambaran dia, tak ada gambar. Bukan dengan mana Allah ada gambar yang kita tak tahu. Gambar Allah tak ada,
tapi kita tak tahu gambar dia macam mana. Bukan, Allah tidak ada gambarnya, bukan jisim yang ada surahnya, tak ada. Bersalahan dengan akidah mujassimah. Akidah mujassimah, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu ada surah, ada gambarnya. Wal iyadzabillah. Gambar Allah ialah seperti Adam. Seperti Adam. Kerana dia berpegang berdasar kepada hadis, innallaha khalaqa Adam ala suratih. Allah menjadikan Adam di atas gambarnya, di atas surahnya, surah Allah. Dia berpegang dengan hadis tersebut. Dia kata Allah buat Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam mengikut gambaran Allah. Maknanya, artinya Adam itu adalah sama dengan Allah Subhanahu wa taala pada gambarnya, pada bentukannya. Cumanya beza saiz ya. Saiz S, saiz M, saiz XL. Allah saiz X tak tahulah, L berapa kali, X berapa tak tahulah. Begitu saja. Adam ni saiz dia S berapa kali S. Begitu kalau banding dengan Allah. Maknanya saiz kecil, Allahnya saiz besar. Begitu. Itu mujassimah nama dia. Itu nama dia jisim. Allah jisim lah, ada saiz dia. Ada saiz. Wal iyadzabillah. Akidah ni memang tentu kalau kita tak jaga akan sampai kepada negeri kita, akan sampai ke negara kita. Tentu akan sampai. Boleh jadi sudah sampai, boleh jadi. Sebab apa saya kata begitu? Bukan saya tahu perkara gaib. Kerana baca dengan adab, baca dengan sunnatullah, baca dengan kebiasaan yang Allah perlakukan. Macam mana sunnatullah? Iaitu bila ada di sana buku, kitab, teks yang tulis tajuk yang tertentu, maka kitab bila jadi teks tajuk tertentu, dia akan sebar sikit demi sikit. Bila ada yang menerimanya, dia akan berluas-luasan, berluah. Dia akan masuklah. Dia akan boleh seluduk masuk melalui kitab. Lebih lagi di hari ni, kitab tu dia boleh dengan secara PDF, cara online macam-macam. Bukan kata kita pergi ambil di Arab bawa balik dak. Duk sana pun kita nak apa dia panggil, download boleh. Dunia baru ni dia boleh. Cara sebar ilmu, kita salah satu daripada cara yang selamat dan cara yang berjaya, yang sunnatullah di dalam menyebar agama dia, iaitu ada teks, ada buku. Allah sudah buat contoh, iaitu Allah bagi Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbentuk jadi bentuk buku. Bentuk buku dapat boleh buat rojakan, ada sumber dia. Kita nak tahu apa-apa sesuatu yang kita berpegang, kita kembali kepada sumber itulah. Kita nak tahu apa, kita kembali pada Al-Quran. Nak tahu apa, kembali pada Al-Quran. Al-Quran tu sebagai sumber bagi kita. Dulu sepik lah. Mekah, Madinah, Yaman. Kemudian sebar luah. Mazhab yang hidup, khususnya mazhab kita, mazhab Syafi'i, boleh hidup sampai pada kita hari ni. Imam Syafi'i tinggal pusaka dia, tinggal peninggalan dia, tulisan dia yang berharga, tulisan dia yang dia ambil isi itipati daripada Al-Quran, tinggal kepada orang belakang.
serta tinggal anak murid dia yang menyebar mazhab dia, boleh rojak kepada kitab dia. Siapakah hari ini? Mazhab-mazhab yang mati, mazhab Auza'i, mazhab Sauri, mazhab Ibnu Uyainah, mazhab Ishaq Rahawai, banyak mazhab lagi mati kerana tak ada tempat rojakan. Tempat nak rojak tak boleh mazhab mereka. Ada pandangan yang dicerita saja. Ini mazhab Rahawai. Imam At-Tirmizi banyak sebut di dalam Jami' At-Tirmizi, mazhab Rahawai begini. Ya sebut gitu ya. Abu Ishaq Ar-Rahawai sendiri sebut kitab dia tak ada. Maka tak merakumi dan tak boleh kita nak rojak kepada sumber dia, kita nak tahu hujah-hujah dia, tak boleh. Tak seperti imam kita Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kita boleh, siapakah hari ini kita boleh berhujah dengan hujah dia. Dia datang hujah dia, dia tolak hujah-hujah orang yang lain. Contohnya kita kata masalah tolak 3 jatuh 3. Dia sebut hujah, dalil yang dia kata tolak 3 semuluk, tolak 3 sepatah, satu kata, hujah. Dan hujah mereka yang mengatakan tolak 3 jatuh 1, dia jawab satu per satu, detail habis. Mana kita senang lah untuk nak bawa, kita tahu dah hujah-hujah dia, dalil syarak begitu. Itulah teguhnya mazhab Syafi'i sampai ke hari ini. Begitulah bila kita kembali kepada tajuk kita ni, di hari ni orang Mujassimah dia tahu, dia kaji, kata satu cara untuk nak menyebar mazhab, dia kena tulis buku, kena ada sumber rujukan. Itulah mazhab mereka jadi sebar di masa belakang. Dia bagi teks buku-buku rujukan kepada orang-orang awam, kepada pelajar-pelajar untuk buat rujukan. Kaman dia buku masalah tajuk kata Allah menjadikan Adam ala suratir Rahman ini, dia buat satu buku. Ada satu buku khas, tajuk dia berhujah tentang Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam di atas rupa dia. Mudahlah kalau orang nak buat musyabbihah untuk nak berdialog, nak berdiskusi, nak berdebat, dia ambil buku ni sebagai untuk jadi bahan dia, maka akan sampailah tempat kita, akan sampai. Itulah cara. Dia tulis buku, disebar, nama buku dia Aqidatu Ahlil Iman fi Khalqi Adam ala Suratir Rahman. Pegangan orang yang beriman tentang Allah menjadikan Adam di atas rupa Allah yang nama Rahman. Dia jadi teks, sudah jadi akidah mereka. Sebab tu kita kena jagalah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kena siapakah Mujassimah, siapakah Mu'tazilah, siapakah Jahmiyah, siapakah Khawarij, siapakah Murji'ah, barulah kita boleh kena Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ni kita kena Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah begini, Allah bukan jisim, Allah bukan ada rupa. Kalau ada di sana yang menyampaikan akidah kata Allah itu jisim, orang yang kata Allah jisim ni ada dua. Satu jisim kal ajsam, jisim seperti segala jisim. Yang kedua Allah jisim tidak seperti segala jisim. Kedua-dua itu daripada Mujassimah, bukan Ahli Sunnah. Bukan Ahli Sunnah. Bila menyabit kejisiman kepada Allah, tentu bukan Ahli Sunnah. Imam Izzuddin tidak khilaf, kata dia daripada Ahli Sunnah. Imam Nawawi tidak khilaf, dia daripada Ahli Sunnah. Kalau kita kembali pada kitab-kitab Ahli Sunnah, beginilah kesemuanya. Kita tak jumpa kata Allah mempunyai surah gambar, wala jauharim mahdud, dan bukan ia Allah Subhanahu wa taala jauhar yang dibatasi. Jauhar ini
dia lebih luas daripada jisim, lebih umum. Seperti binatang dengan manusia lah. Binatang tu lebih luas. Manusia satu daripada binatang, ataupun binatang dengan lembu. Lembu satu daripada binatang. Binatang tu lebih luas lagi. Adanya kambing, adanya ayam. Jauhar ini satu perkara yang berketul tapi tak terima bahagi. Perkara yang paling kecil yang tak terima bahagi. Kalau jauhar pirik nama dia. Kalau yang terima bahagi dia panggil jauhar juga, tapi dia tambahnya jauhar itu jisim nama dia. Jauhar ni lebih luas, ada hak terima bahagi, ada tak terima bahagi. Jirim tadilah yang tak terima bahagi, nama dia jauhar pirik. Yang terima bahagi nama dia jisim. Jisim satu daripada jauhar. Allah bukan jauhar yang mahdud, yang ada had, yang ada batasan, ada sempadan dia, ada kawasan dia. Seperti masjid ini ada kawasan dia. Selepas pada masjid ni tak ada, bukan masjid. Itu nama dia mahdud. Allah bukan begitu. Wala muqaddar, dan bukanlah Allah itu jauhar yang diqadarkan, yang ada 3 bentuk ukuran, timbangan, sukatan. Perkara diqadar, bahasa Arab qadar, bahasa Melayu qadar ni dia ada 3. Ada diqadar, ada ukuran dia dengan sukatan, dipanggil cupok orang Melayu. Cupok, satu gantang, itu dia panggil berqadar. Yang kedua, qadar dia dengan ukuran. Ukuran kita dulu 1 jengkal, 1 hasta, 1 depa, 1 langkah, itu nama dia ukuran. Satu lagi dia panggil qadar timbangan. Bukan? Kita timbang. Kalau sekarang 1 gram, 2 gram, siapa 1 kilo, siapa 1 piko, 1 tan. Begitu nama dia qadar. Tiga tu nama qadar nama dia. Bahasa Melayu hak qadar timbangan tu saya tak tahu. Melayu panggil apa timbangan Melayu? Kalau kilo tu bukan Melayu. Kalau sukatan Melayu kita ada cupok. Cupok kecil pada cupok dia panggil line. Selain 1 line setengah cupok. Kalau 2 line 1 cupok, 4 cupok 1 gantang. Tu dia ada qadar begitu. 300 gantang wajib zakat. Dia ada, dia panggil sukatan. Kalau ukuran pun kita ada sehasta, 1 jengkal, 1 depa, ada nama kita. Timbangan tu kita tak tahu Melayu. Arab dia ada misqal, ada dia panggil misqal, ada ritil, perubahan pemerintah. Boleh jadi kita ni ada terjatuh, bahasa kita tertinggal ke, kita cari tak jumpa ke, wallahu alam. Kita timbangan kita masa dulu tak ada timbang ke, kita suka dengan ukur saja ke, macam mana, wallahu alam. Itu di segi bahasa lah. Kita nak di dalam akidah, kalau kata Allah ini ditanya berapa kilo Allah, berapa tan Allah, tak boleh. Allah tak boleh nak, bukan jenis berqadar, bukan tidak ada qadar, tapi di sana ada qadar, kita tak tahu saja qadar Allah, tak boleh, itu salah. Allah bukan jenis berqadar, bukan jenis ditimbang. Allah ada berapa gantang dia. Kalau suka, kalau kita nak buat keduri lembu ni kita boleh suka, kata boleh makan cukup berapa ratus orang. Allah ni boleh tak kita nak kata 1 gantang, 2 gantang, 1000 gantang? Tak boleh. Dia bukan jenis disuka. Kalau kata dia berapa depa Allah, tak boleh. Tak ada. Kalau kata Allah ada qadar, itu mujassimah nama dia. Itu tajsim lah tu. Tajsim nama dia. Kata Allah jisim.
Maka di sisi mujassimah dia menyabitkan qadar bagi Allah. Allah ada qadar dia, ada ukuran dia. Satu ukuran dengan apa, pengukuran sukatan, apa, ukuran Allah ada dan timbangan Allah ada. Tapi tak tahu saja Allah ada timbangan dia. Ibn Taymiyah menyabitkan timbangan Allah di dalam kitab dia. Allah ada timbangan dia, iaitu dia menyabitkan berat Allah. Allah ada sifat berat. Kalau saya kat petani kata berat, kat sini ada T sekira berat, gitulah. Sana tak ada ujung berat, dengan K ke dengan gitulah berat. Dia berat, ada beratnya Allah. Kalau kata standardnya dia menyabit keberatan bagi Allah. Maknanya ada sifat beratnya Allah. Dia kata Allah berada duduk di atas arash. Arah itu tanggung Allah, ada beratnya Allah yang nyata pada arash. Nyata macam mana? Iaitu arah itu bunyi suara berat Allah. Suara macam mana? Suara dia kata aduh berat bukan. Suara dia kalau bahasa kami, bahasa saya lah petani panggil suara berkeyek. Suara seperti suara apa, kendaraan yang baru. Kalau kita pergi Pulau Pinang, ada di sana nasi kandar, betul? Nasi kandar. Apa makna nasi kandar? Dia jual dengan kandar dulu. Dia pakai ni kayu kenarai, dia panggil kayu kanaran, letak lenja kat depan satu, kat belakang satu, dia masuk barang kat situ, dia kandar lah. Bawa pergi tu, pergi ke rumah orang ni beradu, jual-jual. Pergi ke rumah satu lagi, jual-jual. Dia panggil kandar, nasi kandar. Dia pergi jual dengan cara kandar, tak ada tunggu kat kedai dak. Maka kandar ni kayu hak buat sakuk barang ni dia panggil kenarai. Bahasa petani kata kenarai, bahasa Malaysia kata kandaran. Kandaran. Maka kandaran ni kalau barang berat, dia bunyilah kiyek bunyi begitu. Maka Allah duduk di atas arah bunyi kiyek kerana berat Allah. Itu dia menyabit, itu mujassimah. Sebab tu dikatakan Ibn Taymiyah mazhab dia mazhab tajsim nama dia. Kerana dia menyabit habis sifat-sifat jisim. Sifat-sifat jisim dia menyabit. Allah ada sifat beratnya, itu sifat jisim. Allah bergerak, itu sifat jisim. Allah berpindah, itu sifat jisim. Dia semua dia menyabit. Ialah dia mazhab tajsim betul-betul. Wala yushbihu syai'a, dan tidak menyerupai ia Allah akan sesuatu pun. Kita sambung sikit lagi ya, insya-Allah. Minta masa sikit lagi. Imam Izzuddin rahimahullahu taala kata wala yushbihu syai'a, dan tidak menyerupai ia Allah, tidak menyamai ia syai'an akan sesuatu pun. Kita kalau kita tengok latar belakang Imam Izzuddin, khususnya dia tulis kitab ni di masa dia muncul mujassimah ni, dia nak menyebar mazhab dia di kalangan orang awam. Fitnah mujassimah berlaku di masa dia. Maka dia seorang pada ulama tegas di dalam pendirian, dia kuat di dalam suruh makruf, tegah mungkar. Sebab tu dia tulis buku ni khusus untuk nak tolak mujassimah,
Sebab tu dia sebut akidah ahli sunnah yang bertentangan dengan mujassimah. Sebab tu dia sorah kata begini, Allah tak menyamai dengan dia sesuatu pun. Susahlah kalau kita tengok latar belakang Imam Izzuddin, susah kita nak cari ulama yang sama dengan dia, bersetaraf dengan dia, susah sangat-sangat. Betul-betul ulama akhirat, betul-betul ulama nak jaga agama Allah Subhanahu wa taala. Dia tak ada nak tak ada ikut apa kehendak pemerintah, ikut apa kehendak orang awam, orang ramai, tak. Dia tak ikut sama sekali. Dia tegas, walaupun dia tak dapat hidup dengan secara mewah, dia terus menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana demikianlah nyata karamah pada dia. Allah bagi karamah, beberapa karamah. Dia sendiri keluar berperang dengan Perancis ketika Perancis nak serang Mesir. Dia keluar dengan orang ramai, dengan askar untuk menentang Perancis. Perancis kat sini panggil Perancis lah. Ni dia menerang akidah ahli sunnah. Memang dia, kalau kita baca latar belakang di dalam dia panggil senarai ulama, seperti Imam Tajuddin As-Subki tulis dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah, senarai ulama besar dalam mazhab Syafi'i, termasuknya dia. Akidah dia ahli sunnah wal jamaah. Tapi yang saya rasa boleh nak sebut, dia pada awal-awal dia cela juga ilmu tasawuf. Imam Suyuti sebut di dalam kitab dia, satu tajuk dia tulis, tajuk kewalian seorang daripada waliullah. Dia sebut, kata Imam Izzuddin pada awal dia cela tasawuf, dia cela sangat-sangat ilmu tasawuf. Kemudian di masa dia ni ada Imam Asy-Syadzili, Tariq Abdul Hasan Asy-Syadzili. Dia pergi ke Mekah buat haji, balik buat haji, dia jumpa dengan Imam Izzuddin. Dia bagi tahu kepada Imam Izzuddin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepada engkau. Rasulullah kirim salam ke awak. Dari situlah dia bermula buat kajian tasawuf semula, sampai dia jadi daripada ahli tasawuf yang besar. Mana kita boleh gambar kata keadaan ulama besar ni, dia tak faham tajuk bagi satu kaum, satu kumpulan. Dia tengok luar-luar, kulit-kulit, dia hukum dengan cara kulit. Bila dia tengok hak sebenar, oh betul. Itu satu perkara yang penting. Kita nak hukum satu-satu perkara, kita kenal. Jangan kita seperti ada soalan, datang soalan, kalau saya jawab mengikut soalan. Hakikatnya sebenar saya tak tahu. Saya tak tahu. Seperti setengah ulama kita, orang soal kata, isyak rokok bulan Ramadan batal atau tak batal? Ulama jawab tak batal. Ada jawab. Masa dia rokok pun dia tak tahu. Cerita rokok begitu. Kemudian yang soal tu tak puas hati, isyak rokok tak batal puasa, tak puas. Ambil rokok bawa mari depan dia, cucu hisap begini tak batal Syekh. Oh batal. Dia tengok hakikat sebenarnya, hukum batal pula. Begitulah gambaran lebih kurang. Imam Izzuddin sebagai sultanul ulama, dia daripada ulama ahli sunnah, daripada ulama tasawuf. Akidah dia menerang Allah tidak bersamaan, tidak menyerupai dengan sesuatu pun. Walau dengan Adam sekalipun dia tak sama. Tak ada perkara yang sama dengan Allah. Wala tuhitu bihi al-jihad. Sebab apa Imam Izzuddin dia kata begini, wala yushbihu syai'a, Allah tidak bersamaan dengan suatu pun. Kalau kita belajar di dalam sifat 20, kata
menyalahi Allah bagi segala yang baharu. Allah tak sama dengan yang baharu. Jadi nak cerita di sana, nak ayat sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah tak sama dengan perkara yang baharu. Tak kata perkara yang baharu tak serupa dengan Allah. Satunya kerana musyabbihah dia menyabitkan Allah sama dengan Tok Adam. Bila tak Allah sama, kita nak lawan dia. Hak betul lawan dianya bukan nak lawan dia, kerana hak betul lawan tu. Allah tak sama dengan Adam. Itu mana la yushbihu syai'a. Yang lain tak ada orang menyabit. Kata Allah seperti bulan ke, Allah seperti matahari ke, Allah seperti malaikat ke, tak ada. Ada di sana yang menyabit Allah seperti Adam. Itu mana Allah tidak sama dengan Adam. Wala tuhitu bihil jihad, dan tidak meliputi akan dia, akan Allah oleh segala jihad, oleh arah-arah jihad. Jihad ni dibahagi secara besar-besar 6 jihad. Jihad atas, jihad bawah, jihad depan, jihad belakang, jihad kiri, jihad kanan. Itu 6 jihad yang besar. Kalau nak bagi 20 boleh, nak bagi 40 jihad boleh, nak bagi 360 boleh. Seperti ahli astronomi, ahli falak, dia baginya 360 degree. Ialah 360 jihad. Kalau kira dari utara pergi kepada timur 90, dari timur pergi kepada selatan 90 jihad 108, daripada selatan kepada barat 90, daripada barat ke utara 90, 360 degree. 1 degree ialah jihad. Semua tu Allah tidak boleh nak kata di degree 1, di degree yang kedua, di degree yang 360, tak ada. Bukan begitu. Itu mana la tuhitu bihil jihad wala taqtanifuhul aradun, dan tidak mengelilingi akannya oleh 7 petala bumi, walas samawat, dan tidak pula 7 petala langit. 7 lapis tebal-tebal dia panggil petala lah bahasa Melayu. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Bukan Allah duduk kat tengah-tengah dia, duduk terkapit, duduk kat celah-celah langit, kat celah bumi, kok lubang-lubang, tak ada. Bukan begitu Allah Subhanahu wa taala. Kana qabla an kawanal makan, adalah ia Allah Subhanahu wa taala wujud, ada sebelum daripada dia menjadikan tempat. Belum daripada dia mengadakan tempat, dia sudah ada. Belum daripada dia mengadakan langit, mengadakan bumi, mengadakan arash, mengadakan syurga dengan bulan bintang, dia sudah ada. Wadabbara zaman, dan belum daripada dia mengaturkan, merancanakan masa. Belum pada dia nak atur masa jadi pagi, petang, tengah hari, malam, siang, malam. Dia sudah ada, dia wujud. Itu kata wujud dia tu qadim. Ada dia sedia kala, ada dia sebelum daripada ada semua perkara. Perkara yang lain ada baharu, ada dengan dia mengadakan dia, dengan dia ciptakan dia. Wa huwal ana ala ma alaihi kan, dan dia Allah, dan ia Allah sekarang adalah ia di atas sebarang, di atas sifat yang atasnya, yang telah ada di atasnya terdulu. Dia sebelum daripada dia mengadakan makhluk, dia bersifat dengan apa sifat, begitulah selepas daripada dia mengadakan makhluk. Tak bertambah satu sifat pun. Allah dengan dia mematikan, dia ni tambah sifat. Ada satu sifat bagi Allah
Sifat mematikan tak ada. Sifat memati itu sedia kala. Dia memberi rezeki. Dengan sebab dia memberi rezeki, dia baru bersifat dengan satu sifat yang memberi rezeki. Bukan. Sifat memberi rezeki itu sedia kala. Bila dia mesakitkan akan satu orang, dia baru bersifat dengan sifat memberi sakit. Bukan. Dia bersifat dengan sifat memberi sakit sedia kala. Itu di aliran Maturidiyah. Dia kata sifat fi'il Allah sedia kala. Sifat zat dan sifat fi'il sedia kala. Aliran Asy'ariyah, sifat zat sedia kala, sifat fa'il ialah ibarat daripada ta'alluq qudrat Allah Subhanahu wa taala yang tanjizi hadis. Itu bukan sifat zat, bukan sifat yang ada pada Allah. Itu sifat itu baru, sifat amrun i'tibari saja, bukan berlaku berubah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu bezanya. Mana Allah menjadikan alam baru. Adapun sifat kekuasaan Allah mengadakan alam, sifat qudrat itu sedia kala. Di sisi Asy'ariyah, walau bagaimanapun Allah bersifat dengan kesempurnaan sedia kala. Dengan adanya alam, Allah tidak berubah, satu pun tak ada berubah. Satu sifat pun tak berubah, satu sifat pun tak bertambah. Kata yang sudah Allah bersifat tu hilang satu sifat, dengan sebab ada alam ini Allah bertambah satu sifat, tak ada bertambah satu sifat pun. Tak seperti kita lah. Kita ni kita bertambah, kita bertambah sifat. Masa kecil kita bersifat dengan satu sifat kecil. Bila dewasa bersifat dengan satu sifat dewasa. Sekarang ni kita bersifat dengan satu sifat lain dah dengan masa kita muda tu. Sekarang kita bersifat dengan sifat apa? Iaitu sifat nak pergi ke kubur. Kita ada sifat kita lah, tambah sifat dah kita. Sifat tidak bergigi, ada sifat kita tu. Masa dulu kita bergigi, sekarang kita bersifat dengan sifat salbiyah pula. Dulu sifat subutiyah, sifat ada gigi. Sekarang sifat salbi, tidak bergigi pula. Dulu kita huduh, tak comel, hitam. Sekarang comel, putih ke semua. Kepala pun putih, janggut pun putih. Comel lah kita, putih semua. Tak kena pakai laser, tak kena pakai apa. Mana berubah pada kita. Kita ada perubahan, ada berubah sifat kita. Allah tak ada. Tak berubah. Khalaqal khalqa, Allah menciptakan segala makhluk. Makhluk ni Allah cipta, bukan jadi sendiri. Makhluk ini baru dengan dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'malahum, dan Allah ciptakan segala pekerjaan mereka itu, segala perbuatan mereka itu makhluk. Allah cipta kita, kita ambil kita lah. Makhluk lain sama, lembu, kerbau, bulan, bintang, malaikat, hantu, semua tu makhluk Allah. Dan perbuatan mereka itu Allah juga cipta. Maka perbuatan kita ni, apa dia perbuatan kita? Kira perbuatan kita ni banyak, tapi kita nak dirumuskan dengan cara pendek. Perbuatan kita dua, iaitu gerak dan diam. Itu perbuatan kitanya. Kita wa imma gerak, wa imma diam. Kama dia, bila Allah cipta kita dan perbuatan kita, maknanya gerak diam kita pun ciptaan Allah.
Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu di dalam akidah al-mursyidah bagi Ibnu Tumar, dia kata la tataharraku dzarratun illa biiznih. Tidak bergerak oleh satu zarrah, satu poin, satu jauhar yang paling kecil, illa biiznih, melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menggerakkan dia. Oleh itu bergerak kita, Allah menggerak. Diam kita, Allah mendiamkan kita. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Dalilnya wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah ciptakan kamu dan barang yang kamu membuat, barang yang kamu mengerjakannya. Gerak diam kamu pun Allah lah ciptanya. Oleh itu tidak ada satu pada makhluk Allah yang memberi kesan. Ubat tak boleh menyembuh, makanan tak boleh mengenyang, minuman tak boleh memuaskan dahaga, kain selimut tak boleh menyejukkan, tak boleh jaga daripada sejuk, tidak ada sesuatu yang boleh memati, tidak ada sesuatu yang boleh menghidup. Allah kesemuanya mengurus. Itu kata Rabbil Alamin. Allah menguruskan sekalian alam. Allah mengatur, menyusun, mentadbirkan sekalian alam. Dia susung semua. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Bersalahan dengan yang lawan kat sini, akidah Mu'tazilah. Mu'tazilah dia bahagi perbuatan makhluk ada dua. Ada perbuatan ikhtiyariyah, ada perbuatan ittirariyah. Ada perbuatan yang hasil daripada pilihan hamba, pilihan makhluk. Lembu dia pilih nak tanduk misalnya, kita pilih nak potong kayu, kita pilih nak himpun kayu. Perbuatan yang hamba pilih ini bukan Allah membuat, kita membuat. Itu Mu'tazilah. Ada kalau perbuatan hamba yang ittirariyah, yang bangsa terpaksa, kita bukan pilih. Seperti kita terjatuh, kita rebah. Seperti kita tergerak dengan kita tak kehendak. Kita sejuk ke, ada penyakit pada kita, tangan kita tergerak sendiri. Tergerak. Itu bukan perbuatan kita, itu perbuatan Allah. Dia bahagi dua begitu. Ahlus sunnah wal jamaah satu saja. Semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan semua perkara. Semua perkara Allah menjadi. Allah lah yang mengaturnya. Itu mana khalaqal khalqa wa a'malahum. Itu beza di antara kita ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Dan maqaddar ia Allah menentu akan rezeki-rezeki bagi mereka itu dan masa-masa timpuh bagi mereka itu. Ajal tu masa timpuh. Allah bagi timpuh kepada kita ni, Allah telah menentu. Seorang nama Abdullah bin Saleh ni, masa timpuh dia hidup 50 tahun. Yusuf bin Saleh ni timpuh dia 80 tahun. Allah sudah menentu. Bukan kata hari ni tak tahu lagi. Abdullah bin Saleh ni tak tahu lagi dia masa dia nak hidup berapa tahun, Allah tak tahu lagi. Nanti dululah, nak accident ke, nak sakit ke, nak kena zalim dibunuh ke. Tak. Allah sudah menentu dah. Ajal yang tertentu, masa yang tertentu. Dia panggil ajal musamma. Masa timpuh yang disebutkan dia, yang ditentukan dia.
Begitu juga rezeki kita. Sudah tentu rezeki kita ada berapa rezeki makanan dan minuman untuk kita sudah ditentukan. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Mu'tazilah ini hak lawan dengan Mu'tazilah. Musyabbihah sama dengan kita. Sini musyabbihah sama. Sama dengan ahli sunnah. Mu'tazilah, orang yang mati dengan dizalim, dengan dibunuh, orang ini dipotong ajal dia. Sebab tu orang yang membunuh itu dikira salah, berdosa, kerana dia memotongkan ajal bagi seseorang. Mengikut ajal dia tak sampai lagi. Dia sepatutnya ajal dia umur 50, tetapi umur 30 dah ditembak, dibunuh. Sebenarnya ajal dia 50, ada 20 tahun lagi. Orang yang mati kena bunuh, mati belum ajal. Itu Mu'tazilah. Sekaligus kita nampak hak Mu'tazilah tak begitu. Kalau tak bunuh dia mati ke tak mati? Memang tak matilah kalau tak dibunuh. Bila dibunuh tu memanglah potong ajar dia lah. Kalau tak dibunuh, tu pitah lalu kita nampak hak Mu'tazilah. Tetapi ahli sunnah kita dia lebih jauh. Dia tilik kepada hujjah syarak dan hujjah aqliyah. Hujjah Mu'tazilah bagi kita-kita yang sempen-sempen ni nampaklah. Adapun dengan secara detail, dengan cara halus, hak ahli sunnah lah hak tepatnya, hak ahli sunnah lah hak betulnya. Setiap dalil, kalau dalil syarak, dalil Quran hadis, ahli sunnah lebih tepat, ahli sunnah yang betul. Begitu juga dalil akli, dalil falsafi, dalil falsafah, dalil sains, ahli sunnah lebih tepat, ahli sunnah lebih betul. Ini adalah taufik dan hidayah pada Allah, ilham daripada Allah, ajaran daripada Allah kepada ahlul haq, kepada orang yang benar. Alhamdulillah, Allah jemput kita, pilih kita masuk di dalam jumlah ahlus sunnah wal jamaah. Sebab itulah kita jangan tinggal, kita kena berpegang teguh dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu kita tak sesat. Ini sudah dijamin dah, sudah dijamin. Sekalipun dengan sepitah lalu kita tengok, sepitah lalu kita berasa betul mazhab yang lain, seperti mazhab Salafiyah, kita nampak kata betul kerana dia kembali pada Quran dan hadis, rasa betul. Itu kerana kita ni tidak ada ilmu yang cukup. Bila kita tak ada ilmu yang cukup, kita nampaklah, tak nampak kekurangan, tak nampak titik-titik kekurangan pada mazhab-mazhab yang salah. Berpunca kerana kita bukan keahlian, bukan ahli di dalam bidang yang tersebut. Orang yang berkeahlian nampaklah, kata sini ada kekurangannya, di sini lemahnya. Oleh kerana demikianlah ulama yang besar-besar dia tak ikut aliran lain, dia ikut aliran ahli sunnah wal jamaah. Kerana aliran ahli sunnah wal jamaah sudah sempurna, sudah sempurna. Saya akhir contoh. Cuba kita tengok kata Mu'tazilah kata orang mati dengan dibunuh, dipotong ajal. Dalilnya, hujahnya kata kalau tak dibunuh dia tentu tak mati, tak sampai ajal dia. Kita jawab, orang yang mati dengan bunuh ya okey. Kalau yang mati sakit, adakah mati belum ajal atau sampai ajal? Tentu dia jawab kata itu mati dengan sampai ajal. Kalau kita tanya, kalau dia tak sakit, mati ke tak mati?
Ha? Tak mati juga, tak siapa ajar juga. Kalau kita pergi dengan secara detail lagi, maka kesemuanya yang mati tak siapa ajar semua. Tak ada siapa ajar. Maka apa arti pula ajar yang Allah sebut di dalam Al-Quran, yang Nabi sebut ajar di dalam Al-Hadis? Tak ada lah. Tak betul lah. Semua mati tu ada sebab ke semua? Ada sebab ke semua? Ada mabuknya, ada aksidennya, ada sakitnya. Kalau gitu yang mati dengan ada sebab, semua mati dengan tidak ada ajal. Oleh itu majoritinya mati tu tak apa aja semua. Tu kata tak kemah. Dalil Mu'tazilah wala sekaligus petah lalu kemah, tapi bila tengok dengan secara detail tidak kemah. Seperti dalil musyabbihah, kita tak boleh minta dengan yang lain pada Allah. Kalau kita minta dengan yang lain pada Allah, syirik. Dia berdalil dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia berdalil dengan hadis Nabi, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Bila engkau nak minta, mintalah dengan Allah. Bila engkau nak minta tolong dengan Allah, jangan minta dengan yang lain. Oleh itu siapa minta dengan yang lain menyalahi dengan sunnah. Minta tolong dengan yang lain nama ibadat kepada yang lain. Bila ibadat pada lain pada Allah, syirik. Dengan sampel begitu nampak tak kita? Nampak betul tak ada? Rasa betul lah. Tapi bila kita tengok ulama kita ahli sunnah, dia tengok pada hujah-hujah syarak, didapati di sana boleh kita nak minta dengan yang lain pada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan berlaku di dalam Al-Quran. Orang bersifat dengan kenabian, orang bersifat dengan kesolehan yang Allah cerita di dalam Al-Quran, mereka minta bantu, minta tolong dari yang lain pada Allah. Dari situlah baik kata minta ni ada hak dengan yang lain pada Allah, ada yang syirik, ada yang tak syirik. Rasulullah sendiri dengan seorang khodam dia, seorang khodam yang fakir, yang miskin, sangat-sangat berhajat, dia selalu duk khidmat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan percuma lah, dengan percuma, tak ada bayar gaji, tak ada apa. Satu hari Rasulullah dapat harta, dapat ghanimah, dapat harta banyak. Rasulullah kata salni atau is'alni, saya tak ingat lafaz pada Rasulullah betul-betul, lebih kurang salni atau is'alni, mintalah engkau akan daku, u'tik, aku nak bagi pada engkau, aku nak beri kepada engkau. Rasulullah tak ada suruh sahabat dia minta dengan Allah, suruh minta dengan dia, minta mu nak minta apa dengan aku nak bagi. Suruh sahabat dia minta dengan dia. Kat sana dia kata bila mu nak minta, minta dengan Allah. Hari ni dia suruh minta dengan dia. Artinya minta dengan dia tu tak jadi syirik. Itu ahli sunnah, dia tengok dengan dalil dengan secara luas. Sebab tu saya dapat buat kesimpulan untuk diri saya, dan saya mesti ataupun saya boleh menyampaikan kepada tuan-puan, kata aliran ahli sunnah, mazhab ahli sunnah adalah mazhab yang betul. Sebab tu dikatakan mazhab dia mazhab sunnah, mazhab Nabi. Siapa dakwa nak turut mazhab Nabi, kena ikut mazhab ahlus sunnah. Adapun kalau ikut mazhab lain daripada mazhab ahli sunnah, itu dakwa saja, tak ikut mazhab Nabi. Walau ada B di belakang sama pun bukan Nabi. B lain lah, di kepala dia tu lain, awal dia lain, hujung B tu tak sama. Kena kira awal kata, jangan kira hujung saja. Melayu dia kira hujung saja. Melayu kadang dia kira hujung saja, kan? Kalau Melayu taning lah, mung nak gi kana, kamu dia kata mung, hendak dia kata nak, pergi dia kata gi, mung nak gi kana, dia ambil ujung Melayu. Apa kita bunyi bi, mazhab Nabi tu ada, bukan. Mesti mazhab Nabi ialah mazhab yang disampai oleh ahli sunnah wal jamaah. Itulah mazhab Nabi yang sebenar.
Faham ke tak faham? InsyaAllah agak faham. Fa kullu ni'matin minhu fahiya fadla wa kullu nikmatin minhu fahiya adla. Dan sekalian nikmat itu adalah daripadanya, maka ia nikmat itu adalah kurniaan. Itu yang ada kitab, yang pegang kitab, rasa terjemahan tu tak berapa tepat lah. Tak tepat, kena baiki sikit, kena betul. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita tahulah. Nak tahu kat mana kata betul tak betul, kita kena tahu di segi bahasa dulu. Kalau orang belajar bahasa Arab, nahwu, dia kena tahu berapa jumlah. Fa kullu ni'matin minhu fahiya fadl, berapa jumlah dia. Ataupun dengan kata lain, apa i'rab dia? Kullu i'rab dia jadi apa? Memang kita belajar i'rab jadi mubtada. Di mana khabar dia? Tak tahu situ. Khabar itu ialah tepat hukum dah. Kereta aku sudah dijual. Kereta aku yang amuk aku bagi, yang ayah aku bagi itu aku sudah jual. Mana hukum duk kat mana? Dia nak cerita apa situ? Dia nak cerita kata kereta itu amuk dia bagi ke dia ke? Gitu. Faham kita? Tak. Dia nak cerita kereta hak amuk dia bagi tu dia sudah jual. Nak cerita dia jual dah kereta tu. Tu cerita dia begitu. Adapun dia kata hak amuk dia bagi itu nama sifat ya. Itu sifat nama dia. Kereta hak mana? Kereta hak ayah dia bagi, hak mak dia bagi. Hukumnya sudah dijual. Aku sudah jual. Tu hukum. Kalau bahasa nahwu nama mubtada khabar nama dia. Kereta yang amuk aku bagi, yang ayah aku bagi itu mubtada. Khabar dianya, cerita dianya sudah dijual ataupun aku jual. Gitu di sini. Ini satu jumlah mubtada khabar. Kullu mubtada fahiya fadlun tu jadi khabar bagi kullu. Situ tepat hukum. Adapun minhu tu nama dia jadi sifat bagi nikmat. Boleh faham ke tak boleh faham? Tak boleh faham pun biarlah. Supaya orang yang boleh faham tu nak kata tarjamah. Cara tarjamah kalau tepat macam ni, ini kena faham bahasa Arab betul-betul. Kalau biasa, kalau hak biasa tak apa, ya ada sama ke. Tepat je ada takdim, takhir, macam-macam. Minhu tu dipanggil sifat sebab dia panggil jumlah ataupun zarah jar majrur yang jatuh kemudian pada isim nakirah, i'rab dia jadi sifat. I'rab di sifat. Maksud dia begini. Fa kullu ni'matin, maka tiap-tiap ataupun sekalian nikmat minhu yang datang daripadanya. Tiap-tiap nikmat hak datang daripada Allah. Sihat kita, rezeki makanan, rezeki minuman, rezeki pakaian, rezeki rumah, rezeki kenderaan, rezeki ada rumah tangga, semua tu rezeki, nikmat daripada Allah. Bukan nak cerita kata tiap-tiap nikmat itu datang daripada Allah. Itu lain. Itu satu akidah. Cuma akidah yang Imam Izzuddin nak bagi tahu kepada kita di sini, akidah ahli sunnah, tiap-tiap nikmat yang datang daripada Allah. Kita sudah i'tikad kata nikmat datang daripada Allah. Maka nikmat ke semua nikmat yang datang pada Allah ini fahiya fadlun, maka ialah nikmat itu kurniaan daripada Allah dengan semata-mata limpahan daripada dia, semata-mata baik daripada dia,
semata-mata ada barang yang dia nak bagi betul-betul ya. Tu nak cerita begitu. Yakni bukan dengan jalan mesti, bukan dengan jalan wajib di atas Allah bagi nikmat kepada hamba dia. Allah bagi kepada kita, bagi kesihatan, bagi makanan, minuman, bukan wajib. Hanya Allah beri semata dia nak bagi. Dia nak kurnia kerana dia ada kelebihan, dia nak bagi, bagilah. Kalau dia tak mau bagi pun boleh. Itu makna di sisi ahli sunnah wal jamaah. Lawan kita Mu'tazilah. Usul Mu'tazilah, kaedah Mu'tazilah, rukun Mu'tazilah, mesti Allah kena buat baik kepada hambanya. Wajib Allah buat salah dan aslah, buat yang baik dan yang terlebih baik, yang terbaik kepada hambanya. Allah bagi kesihatan kepada kita, wajib Allah bagi kesihatan. Allah bagi makanan, wajib Allah bagi makanan kepada kita. Itu di sisi Mu'tazilah. Kita makanan, minuman, pakaian, tempat duduk yang Allah bagi bukan wajib, hanya dengan kehendak Allah, dengan sifat lebih dia nak bagi. Atau ahli sunnah wal jamaah. Itu makna fahiya fadlun nama. Bukan cakap begini nak bagi tahu kata semua nikmat adalah daripada Allah. Bukan. Bukan tak betul, betul nikmat daripada Allah, betul. Tapi ayat ni nak cerita lain, bukan nak cerita kata nikmat daripada Allah. Begitu juga ayat yang kedua, wa kullu nikmatin minhu fahiya adl, dan sekalian bala, sekalian nikmah, sekalian bala, sekalian kesusahan, segala ancaman yang datang daripada Allah. Begitu. Bukan makna sekalian ancaman itu adalah datang daripada Allah, bukan. Nak bagi tahunya semua ancaman, semua bala, kesusahan yang datang daripada Allah itu fahiya adl, maka ia bala, ancaman, kesusahan itu adalah ia keadilan daripada Allah. Itu adil Allah, bukan zalim Allah. Bukan Allah zalim. Tak boleh kita kata Allah zalim. Allah tak zalim seseorang pun, tak ada Allah zalim. Sedikit pun Allah tak zalim. La tazlimu, jangan kamu zalim. Fa innallaha harrama ala nafsihi zulma, Allah menegah di atas diri dia akan kezaliman. Allah tak ada zalim kepada siapa-siapa pun. Wala yazlimu rabbuka ahada, Allah kata tak zalim oleh Tuhan engkau akan seorang pun, akan suatu pun. Jangan kita manusia kepada binatang, lembu, kambing, ular, semut pun Allah tak zalim. Tak ada Allah zalim, tak ada. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Tajuknya Allah adakah wajib buat baik kepada hamba? Bila Allah buat jahat kepada hamba, adakah itu dipanggil zalim? Situ tajuk kita. Tajuk kita ahli sunnah jawab, tidak wajib di atas Allah buat jahat buat baik kepada hamba. Allah menipu bala ke atas hamba dia adalah adil daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan zalim sama sekali. Allah memasukkan neraka, Allah memberi sakit kepada hamba dia, itu bukan Allah menzalimi. Di sisi Mu'tazilah, hamba masuk neraka, Allah tidak zalim, tapi dengan sebab perbuatan hamba. Hamba syirik, hamba kerja maksiat, hamba buat, bukan Allah buat. Sebab tu Allah menghukumkan di atas dia dengan masuk neraka. Di sisi ahli sunnah, Allah menyesatkan dia.
Khabar dia Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Mu'tazilah kata kalau begitu Allah zalim, Allah menyesat, Allah menjatuhkan dia di dalam maksiat. Bila menjatuh di dalam maksiat, Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Zalim lah. Tak zalim ke begitu? Atau kata dengan sampelnya nampak betul hak Mu'tazilah. Nampak betul. Tapi dengan cara detailnya ahli sunnah yang betul. Sebab tu kita tak boleh jadi hakim. Kita memang kita tak boleh jadi hakim sebab kita tak cukup ilmu nak jadi hakim. Kita tak boleh jadi mufti. Bolehkah kita nak jadi mufti? Sebab apa tak boleh? Nanti jawab ya. Tak boleh, kita tak cukup syarat-syarat mufti. Kita ni kena jadi mustafti, orang yang minta fatwa. Orang yang tanya fatwa boleh kita. Kita nak jadi mufti yang memberi fatwa tak boleh, kerana kita tidak cukup syarat. Apatah lagi kita nak jadi hakam, nak jadi hakim, nak jadi orang yang buat keputusan antara dua mufti yang tak bersama. Lebih lagi lah. Boleh kita nak kata mufti ni betul, mufti ni tak betul? Boleh? Tak boleh. Maka kita peringkat mufti pun tak sampai, apa kita nak jadi hakim bagi mufti pula? Hakim di atas mufti, jauh lagi lah. Kita bincang sama masa kosong, tak ada kerja apa, bolehlah nak bincang. Mufti tu tak betul, mufti ni tak betul, Imam Nawawi tak betul kat sini, Imam Syafi'i tak betul kat sini, betul Ibnul Qayyim ni betul, Ibn Taimiyah. Oh hebat nampaknya. Dia jadi hakim bagi mufti dianya. Dah itu bincang penuh masa kosong dengan tidak ada artilah. Tak boleh. Di sana kita nak jadi hakim kepada mufti, kita kena tinggi daripada peringkat mufti itulah. Kena tinggi lagi baru boleh. Kita tu sebagai apa yang panggil agak-agak begitu, ialah agak tak boleh kita nak buat putusan. Maka di sisi ahli sunnah tak dikatakan Allah zalim, walaupun Allah menyesatkan orang-orang yang sesat. Memang kena kata Allah menyesat. Sebab Rasulullah sendiri kata, Allah kata di dalam Al-Quran berapa tempat. Kita maklum, kita dengar selalu kita bahawa may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa-siapa yang Allah hidayat, tidak ada siapa boleh nak menyesatkan dia. Wa may yudlil, siapa yang menyesat oleh Allah akan dia, fala hadiyalah, maka tidak ada yang memberi hidayah, yang memberi pertunjuk baginya. Tak ada. Mana orang yang Allah nak menyesat, Allah menyesat, tak ada siapa boleh nak tunjuk jalan bagi dia. Itu memberi arti kita yang dapat hidayah adalah kita orang yang dapat nikmat yang besar, orang yang bernasib baik, orang yang beruntung. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita kena berterima kasih pada Allah banyak-banyak. Allah tunjuk jalan yang benar pada kita. Kalau Allah menyesat kita, siapa nak tunjuk? Orang yang sesat bukan bodoh-bodoh. Orang yang sesat bukan orang bodoh. Fir'aun bodoh kah? Kalau bodoh nak jadi raja negara macam mana? Namrud bodoh kah? Oh, kalau bodoh nak jadi negara macam, nak mengetah negara macam mana? Ayah Ping bodoh kah? Kalau ayah Ping bodoh, mana orang jutawan korporat nak ikut dia? Bukan orang biasa. Orang korporat ikut dia pula bukan biasa. Orang pakai kereta Mercedes 200-300 ribu, 1 juta ni, orang bodoh tu. Orang bodoh bukan bodoh. Tapi bila Allah menyesat, apa kita nak kata? Kita ni bodoh sungguh, kita bodoh. Bodoh sungguh-sungguh lah kitanya, bodoh. Sangat-sangat bodoh kita. Apa hak kita cerdiknya? Tak ada apa. Tapi
dapat hidayah daripada Allah. Apa kita nak bila? Kita kena bila inilah satu nikmat, satu harga yang maha, satu perkara yang maha yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya selalu nak tarik supaya tarik perasaan, supaya kita rasa kata nikmat hidayah adalah nikmat yang paling besar yang Allah bagi pada kita. Rasa adik-adik rasalah begitu. Tarik ada rasa gitu. Bila jaga pagi, rasa aku duduk di dalam agama Islam, aku duduk di dalam ahli sunnah wal jamaah, aku dapat sembahyang. Katalah alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, muju aku. Kalau Allah tak hidayah, aku tak boleh lagu ni, aku tak boleh sapa sini. We berasa kata nikmat besar yang Allah kurnia pada kita. Sayanglah nikmat ni. Jangan kita cuai, jangan kita halau biar dia hilang begitu. Kita ikut hawa nafsu, ikut kawan, ikut saing, ikut arus. Jangan. Allah sudah bagi dah benda harga mahal. Jangan kita lepas, kita pegilah dengan bersungguh-sungguh. Kemudian bila dah Allah buat begitu, nak kata adil macam mana dia menyesat, kemudian dia menyeksa. Itulah jawapan Imam Izzuddin, dia bawa mari jawapannya dengan kata la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kata akhir bagi kita ahli sunnah, kita kena kembali sini. Tidak disoal akan Allah, Allah tidak ditanya. Tak boleh kita nak soal dia tentang perkara yang ia lakukan, yang dia mengerja, yang dia laku. Hak dia melaku, hak dia buat macam mana, itu kita tak sah soal. Sebab apa Allah buat begini? Dia menyesat, dia masukkan neraka, dia mengazab, dia mengkufurkan, dia menjatuhkan seorang di dalam maksiat, di dalam neraka, kemudian dia mengazab. Apa Allah kerja begini? Jangan, tak boleh kita nak soal. Penting wahum yus'alun, dan mereka itu hamba Allah, makhluk Allah, akan disoalkan. Kitalah kena bertanggungjawab pekerjaan kita. Allah kita tak boleh nak menjawab, nak kritik, nak bertanggungjawab, kerana dia buat mengikut kehendak dia yang kita tak tahu. Kita tak sampai di sana, banyak lagi perkara yang kita tak tahu. Kita tengok macam kata sampel sepetah lalu tu, kita nampaklah kata nampak zalim, tapi di sana kalau kita tengok dalam-dalam, kita nampak kata oh betul yang Allah buat, adil yang Allah buat. Cuma kita tak sampai saja. Macam hujah-hujah orang sesat tu lah, hujah musyabbihah, kita nampak sepitah lalu nampak betul lah, tapi bila kita turun dalam lagi, turun oh tak, salah banyak, tak betul. Oleh kerana kita tak tahu tu, kita nampaklah kata betul. Begitu juga kalau kita nampak zalim, kita nampak zalimnya seseorang, tapi bila kita tengok secara mendalam, oh betul dah. Begitulah. Kalau hak manusia, kalau hak Allah lebih lagi lah. Kerana Allah buat tu ada beberapa hikmah yang banyak yang kita tak tahu. Yang di sebaliknya, 1, 2, 3 ada beribu-ribu di celah tu, kita tak tahu. Sebab tu kita kena pakai hukum Allah. Allah kata wala yazlimu rabbuka ahada. Allah tidak zalim akan seseorang pun. Inni haramtu nafsi, hadis qudsi, aku mengharamkan di atas diri aku az-zulma, akan kezaliman. Aku tegah zalim di atas diri aku tak zalim sama sekali. Allah tetap dia tak zalim. Kita kena pergi dengan yang itu. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Betul, alhamdulillah. Nampaknya stesen dah lah. Kita kena beri setakat ni lah. Tengok pada masa tu betul lah dengan tes yang besar dah. Kalau kita nak lakar lagi, dia panjang pula, satu tajuk pula kat sini. Alhamdulillah, dengan itu kita berakhirlah. Dan saya kata satu laginya, kita
kita belajar agama dengan secara begini, insya-Allah kita tidak sesat. Kita belajar dengan secara ada tempat rojak ke, belajar secara berkitab. Kitab diakui oleh ulama. Ulama aku kata kitab ni kitab yang betul, kitab yang tak ditolak, kitab yang diterima oleh ulama. Itu mana cara kita, cara yang terkawal, cara yang boleh kawal daripada kesesatan. Kalau kita belajar dengan tidak berkitab, kau tu kita tak tahu dia mari kat mana, tak tahu ilmu tu. Ada dia selit perkara yang sesat pun boleh. Kita belajar cara berkitab, itulah cara yang selamat. Sebab itulah cara belajar Universiti Azhar ke, belajar di pondok-pondok ke, memang tak jadi sesat. Sebab apa? Dia ada sumber rojakan, dia tak lari pada situ. Dalam itulah hak kita belajarnya. Kalau fiqh misal kita belajar Bajuri Ibnu Qasim, kat situlah hukum duk kat situ, tak ada lain dah. Kita belajar akidah dengan kata Syarqawi, Hudhudi Syarqawi, Syarah Ad-Dusuki. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu lebih kurang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.